Assalamualaikum. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tamim bil khair. Rabbana zidna 'ilman nafi'a wa 'amalan shalihan. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita dapat menyambung lagi pengajian kita dalam kelas Fardu Ain ini. Mudah-mudahan pengajian kita ini memberi manfaat kepada kita di dunia dan juga di akhirat, insya-Allah. Pada kali ini kita akan sambung lagi dalam pengajian sirah An-Nabawi dalam membicarakan kitab Khulasah Nurul Yakin. Kalau pada kali yang dahulu kita dah cerita sikit tentang biodata ataupun biografi Nabi lah, kan, Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita lah, Nabi Muhammad lah, kan. Kita dah bincang dulu, kita dah cerita dulu, kita dah kongsi dulu, kan. Dengan itu bertambahlah pengetahuan kita. Mudah-mudahan dengan kita mengaji ini bertambahlah pengetahuan kita tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan kita masuk dalam golongan orang yang kasih kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi pada kali yang dahulu tu kita cerita biografi Nabi, dan kita dah cerita juga delegasi daripada Najran. Pada kali ini kita akan sambung lagi cerita tentang sirah Nabi ini, iaitu kewafatan Sayyidatina Khadijah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkahwin dengan Saudah dan Sayyidatina Aisyah. Sayyidatina Saudah dan juga Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anhunna. Jadi kita nak cerita tentang kewafatan Khadijah dan juga perkahwinan Rasulullah dengan Saudah dan juga Sayyidatina Aisyah. Sayyidatina Khadijah wafat pada tahun ke-10 dari kenabian. Sayyidatina Khadijah ni siapa? Iaitu isteri Rasulullah yang pertama lah. Isteri Rasulullah yang pertama, dan anak-anak Rasulullah pun banyak daripada Sayyidatina Khadijah, kan. Jadi dia wafat pada tahun ke-10 daripada kenabian. Tahun ke-10 daripada pelantikan Nabi menjadi Rasul. Tahun ke-10 Hijrah lah katanya, kan. Tapi kenabian di sini sebab tahun Hijrah ni dia ada khilaf lah, kan. Ada kata mula daripada Hijrah yang tu, kan. Jadi tahun ke-10 kenabian, tak ada kira lagi, silap lah. Ustaz silap tadi, kan. Okey. Jadi daripada tahun ke-10 daripada kenabian, maksudnya di Mekah lagi lah, sebab Nabi ini di Mekah selama 13 tahun, berdakwah di Mekah selama 13 tahun. Jadi tahun ke-10 ni Ustaz di Mekah lagi lah, kan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat bersedih di atas kewafatannya. Rasulullah sangatlah sedih atas wafatnya Sayyidatina Khadijah ni. Rasulullah sangat sedih lah, kerana Khadijah amat mengasihinya. Kerana Rasulullah kerana Sayyidatina Khadijah ni amat mengasihinya, amat mengasihi Nabi dan membelanya dari disakiti kaum Quraisy. Dan antara orang yang mempertahankan Nabi ketika Nabi ditekan oleh Quraisy ni adalah isterinya sendirilah, Sayyidatina Khadijah ni. Dan Sayyidatina Khadijah ni banyak menyumbang dalam pengembangan agama Islam lah, dalam dakwah Islam ni, kan. Jadi Rasulullah sangat kasih pada dia lah, kan. Jadi Rasulullah sangat sedih bila isteri dia wafat ni, dia pun sangatlah sedih. Okey, selepas kewafatan Khadijah, selepas Khadijah ni wafat, baginda berkahwin dengan Sayyidatina Saudah. Saudah ataupun Saudah, boleh baca lah mana-mana lah, kan. Yang betul Allah Alam, saya tak tahu sebut betul yang betul macam mana lah. Saudah, kalau Arabnya sebut Saudah. Jadi Rasulullah pun berkahwin dengan Sayyidatina Saudah yang kematian suami. Sayyidatina Saudah ni dia suaminya matilah. Suaminya mati, jadi Rasulullah pun berkahwin pula dengan Saudah ni. Sayyidatina Saudah ni siapa? Sayyidatina Saudah ni seorang perempuan yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Jadi Sayyidatina Saudah ni orang yang beriman kepada Allah dan juga Rasul, maksudnya orang Islam lah.
dan tidak bersama keluarganya. Dia tidak dengan ahli keluarga dia. Sebab apa? Keluarganya tidak Islam. Ahli keluarga dia yang tidak Islam lah. Jadi dia seorang diri. Jadi Rasulullah nak selamatkan dia kan, macam mana? Itu antara tujuan perkahwinan lah kan. Biar itu dengan berkahwin dengan Rasulullah lah. Rasulullah jaga kan. Kahwin dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lah. Okey, selepas sebulan berkahwin dengan Sayyidatina Saudah. Selepas sebulan Rasulullah berkahwin dengan Sayyidatina Saudah, baginda melangsungkan perkahwinan dengan Sayyidatina Aisyah binti Abu Bakar As-Siddiq. Jadi selepas daripada kahwin dengan Sayyidatina Saudah ni, Rasulullah pun berkahwin pula dengan Sayyidatina Aisyah. Kalau ikut turutan tadi, Sayyidatina Khadijah yang pertama, kemudian Sayyidatina Saudah yang kedua, kemudian Sayyidatina Aisyah adalah yang ketiga lah, mengikut turutan dalam buku ni lah kan. Ketika itu beliau baru berumur 7 tahun. Ketika itu Sayyidatina Aisyah baru berumur 7 tahun. Ini khilaf lah, ada yang kata 9 tahun, ada yang kata 7 tahun. Jadi yang masyhur kata 9 tahun kan, tapi dalam kitab ada kata yang 7 tahun lah. Baginda tidak berkahwin dengan anak dara selain daripada Sayyidatina Aisyah. Dalam banyak-banyak isteri Nabi ni, yang lain tu semuanya pernah berkahwin dah. Janda lah kita kata kan, bahasa kita sebut janda lah kan. Janda ni bukan bermaksud perempuan tu jahat, bukan. Kita ni lain persepsi orang Melayu ni, jadi lain sikit kan. Tapi tak nak cerita sini, kata Rasulullah ni yang lain semuanya yang pernah berkahwin kecuali Sayyidatina Aisyah. Itu sebab daripada umur 7 tahun kan, mengikut kita ni lah. Daripada umur 7 tahun lagi dah berkahwin dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baginda bersama dengannya selepas berhijrah ke Madinah. Jadi bila walaupun berkahwin pada tahun ke-10 tu, tahun ke-10 berhijrah tu, tapi Rasulullah tidak bersama dengan Aisyah. Aisyah tak duduk dengan Sayyidatina Aisyah, tidak duduk bersama dengan Rasulullah lagi kan. Tapi dia duduk dengan Rasulullah bila? Ketika setelah Rasulullah berhijrah ke Madinah kan. Tapi banyaklah cerita ni, banyaklah kisah pasal perkahwinan Nabi ni, banyaklah sangat fitnah yang timbul dekat situ. Jadi kita jangan bincang lah benda tu, jangan bincang. Bila berlaku kat Nabi, kita bukan sezaman dengan Nabi, dan kita bukannya nak bergaduh pasal Nabi ni kan. Apa-apa cerita yang boleh menjatuhkan martabat dan juga maruah Nabi, jadi jangan. Yang boleh menjatuhkan agama Islam, jangan kita percayalah, jangan kita percaya. Sebab di situ ada banyaklah orang nak fitnah Nabi, antaranya lah ceritanya apabila berkaitan dengan Islam ni, Allah dah menegaskan di dalam Al-Quran, walan tarda ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Tidak akan redalah oleh Yahudi dan juga Nasrani kepada kamu. Kamu tu siapa? Orang Islam lah kan, orang yang beragama Islam, orang yang beriman dengan Allah dan beriman dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hatta tattabi'a millatahum, sehinggalah kamu mengikut cara mereka kan. Sampai macam tu sekali lah. Jadi banyaklah usaha-usaha yang mereka ni buat, orang bukan Islam ni buat, orang kafir ni buat, untuk menjatuhkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi itulah kan, walaupun banyak usaha yang dibuat untuk menjatuhkan agama Islam, Islam ini adalah agama Allah. Dia ya'lu wa la yu'la alaih. Dia yang paling tinggi sekali, dan tidak ada yang paling tinggi sekali daripada agama Islam itu sendiri. Sebab yang mengangkat agama Islam bukan kita. Yang mengangkat agama Islam, walaupun di mata kita nampak macam jatuh, tapi yang mengangkat Islam adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu adalah agama Allah. Jadi saya ingat sekadar itu dulu perkongsian kita pada kali ini. Mudah-mudahan kita dapat sambung lagi pengajian kita pada masa akan datang, insya-Allah. Nanti kita akan sambung lagi kewafatan Abu Talib. Wallahu alam. Assalamualaikum.